Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, InsyaAllah kembali saya lagi untuk menerangkan untuk kita sambung balik pengajian kita Lentera Santri, yang mana Ustaz Agong, Ustaz Anggah dan juga Ustaz Anggah telah mengulang semula Nahu dan Tasrif. Jadi Lentera Santri pun kita kena ulang jugalah. Kita kena ulang supaya, sebab apa, Lentera Santri ni fungsi dia kebanyakannya adalah untuk lagu. Lagu ni untuk apa? Supaya kita senang ingat. Kalau orang-orang dulu-dulu kebanyakannya memang tak pakai lagu. Dia hafal, baca. Itu agak merumitkan sikit lah. Kalau kita sekarang ni dah ada kemudahan, daripada tempat Ustaz Samsul Ma'arif dah buat lagu, jadi mudah untuk kita hafal menggunakan lagu. Kalau huruf ni kita nak hafal lagu yang mana, kalau huruf ni nak hafal lagu yang mana. Baiklah, jadi sebelum untuk kita hafal lagu, sebelum kita tengok lagu, kita kena mengulang jugalah. Kita kena mengulang mata pelajaran yang sebelum-sebelum ni yang Ustaz dah mengajar, Ustaz Agong ataupun Ustaz Anggah dah mengajar kita dalam Nahu dan juga Tasrif lah. Okey, kita buka pada muka surat yang ke-45. Okay. Ini kita tengok Nahu dulu lah. Nahu yang mana Nahu ni dia membantu kita untuk mengetahui baris baris hujung lah. Baris dalam perkataan tu, baris hujung dia bantu. Tapi kalau untuk tasrif, baris yang tengah-tengah tu. Okey, insya-Allah boleh tunjuk. Yang pertama sekali, kita ada, dia tanya apa kat situ. Dia kata, kata terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Asal untuk yang khusus untuk Nahu bahasa Arab ni ada 3 je bendanya. Cuma banyak cabangan. Contoh macam cabangan yang pertama. Okey, pertama dia bagi tahu apa? Terbagi menjadi 3 kan. Yang pertama sekali adalah isim. Isim ni apa? Nanti kita tengok. Okey, kemudian fa'il dan huruf. Dia ada 3 je. Jadi 3 ni dia adalah ibu dia. Apa yang membuatkan buku tu jadi tebal? Sebenarnya asal dia ni asal dia ni sebenarnya ada 3 je. Isim, fi'il dan huruf. Kita belajar 3 benda ni je dekat Nahu dengan tasrif. Tapi yang panjangkan benda dia adalah dia punya cabangan. Cabangan dia memang banyak gila. Macam isim ada macam-macam fi'il. Kalau isim kan ada macam-macam isim, ada fi'il pun ada macam-macam fi'il, dan huruf pun ada macam-macam huruf. Huruf ni apa, isim ni apa. Sebab tu dia jadi banyak tu. Tapi asal dia 3 je kita belajar. Okey, kata terbagi menjadi berapa? Okey, sebutkan 3, isim, fi'il dan huruf. Yang kedua, yang kedua dia nak menerangkan pasal apa? Isim. Okey, ini asalnya soal jawab. Ini kalau dekat tempat Ustaz Samsul ni, kita gunakan buku ni untuk hafal soal jawab Nahu dan Saraf lah, untuk peperiksaan. Tapi ini juga dah bagi kita soalan dan jawapan. Ini lagi mudah, sebagai ringkasan untuk kita lah. Kita tengok nombor 2, dia kata, okey, dia tanya isim adalah apa? Isim ni dia kata benda atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Jadi maknanya isim ni bukan kata benda je. Dia sebenarnya pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. InsyaAllah nanti makin lama tuan-tuan dan puan-puan belajar pasal ni, insyaAllah makin faham apa makna pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah akan faham lah. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh dia apa ni? Ada 2. Aswadu hitam, dan ardun, bumi. Ini makna ini kata benda lah ni. Aswadu tu bukan kata kerja. Okey, yang ketiga dia tanya apa? Fi'il. Fi'il tu apa? Okey, fi'il ni dia adalah kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu. Apa makna dia? Okey, kalau dekat bahasa Melayu kan, kalau dekat bahasa Melayu kita tak cakap saya telah pergi. Kita cakap saya pergi. Tapi kalau dekat bahasa Arab, okey, kalau fi'il madi, okey, contoh saya bagi contoh fi'il madi. Okey, kalau fi'il madi dia akan khaskan untuk bagi makna telah pergi. Telah melakukan. Kalau untuk fi'il mudhari' bagi 2 makna. Sedang ataupun akan buat. Akan itulah kata kerja itulah. Contoh kalau untuk pergi, kalau fi'il madi telah pergi.
Tapi kalau untuk makna fi'il mudhari' ada dua. Ada dua, sedang pergi ataupun akan pergi. Tapi kalau bahasa Melayu dia cuma cakap saya dah pergi, saya akan pergi. Tapi kalau fi'il mudhari' ni, fi'il mudhari' ada dua makna, fi'il madhi ada satu makna, macam tu. Itulah dia dipanggil kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu. Telah pergi, telah tu kan waktu. Akan ataupun sedang pun waktu juga. Okey, contoh dia, kita tengok contoh dia ada dua juga. Tapi makna dia sama je lah. Ni fi'il madhi dan mudhari' dia je lah. Okey, qara'a makna dia telah membaca, dan yaqra'u makna dia sedang ataupun akan membaca. Okey, itu contoh je lah. Contoh yang keempat, kita tengok huruf adalah apa. Huruf ni apa? Dia adalah kata yang menunjukkan pada suatu makna bagi yang lainnya. Okey, untuk yang ini memang kurang faham, tapi saya boleh bagi penjelasan sikit lah untuk huruf, kaedah yang sesuai lah untuk yang beginners. Okey, huruf ni contohlah, okey, dalam satu ayat isim, contohlah kalau dalam satu ayat tu ada isim saja, itu boleh jadi ayat. Faham tak? Jadi kalau untuk huruf, kalau ada fi'il pun dalam satu ayat boleh jadi ayat. Tapi kalau kita boleh faham ayat tu maknanya lah. Contohlah, saya adalah pelajar. Saya pelajar. Saya isim, pelajar pun isim. Jadi kalau dua-dua tu ada, kalau ada isim saja dalam satu ayat, kita boleh faham lagi ayat dia. Tapi kalau huruf, kita tak boleh faham. Kita panggil huruf ni dia perkataan ataupun kalimat yang tidak boleh berdiri sendiri. Maknanya kalau ada huruf je dalam satu ayat tu, kita tak akan faham makna dia. Contohlah, saya cakap di atas, tuan-tuan dan perempuan tak akan faham. Kita tak akan faham apa maknanya di atas apa. Contoh kalau saya cakap buku di atas meja, di atas tu adalah huruf. Al-kitabu alal maktabi. Ala tu huruf. Okey, kalau kita letak ala saja, orang tak akan faham ala apa yang ada di atas apa. Kita tak tahu. Jadi huruf ni dia macam support lah, supporter. Dia kata penghubung. Maknanya kalau dalam satu ayat tu kalau ada huruf, mesti ada support. Ada isim ke ada fi'il. Boleh je. Mungkin dalam satu ayat tu ada fi'il, ada isim, ada huruf. Buku di atas meja. Okey, ada isim dengan huruf, ada isim dengan huruf, boleh faham ayat. Boleh juga kalau fi'il, berlari di dalam madrasah, boleh. Ada huruf juga. Maknanya huruf ni dia boleh faham, tapi dengan syarat dalam satu ayat tu dia ada isim, ada fi'il juga. Okey. Okey, kita tengok pada nombor yang kelima. Okey, buku Lentera Santri. Kalau bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah ada buku ni kat rumah, boleh buka pada muka surat 45. Okey, kita tengok nombor 5. Okey, dia tanya apa? Pertanyaan dia apa? Sebutkan tanda isim berikut contohnya. Okey. Dia akan, okey, setiap perkataan kita nak tahu, okey, dia akan bagi clue dulu. Apa? Contoh macam isim ataupun fi'il ataupun huruf. Dia akan tanya, kita kalau nak cakap sesuatu, nak bagi tahu apa sesuatu, dia mesti ada dalil. Mesti ada bukti. Jadi apa bukti yang kita nak cakap suatu perkataan tu adalah isim? Apa bukti dia? Okey. Kita tengok pada tanda-tanda tu, kita tengok, okey, yang pertama sekali ada tanwin. Okey. Pertama sekali ada tanwin, boleh tunjuk tanwin, ada alif lam, ada huruf jar, ada juga makna benda. Tapi kalau kita belajar kat kitab tinggi lagi, banyak lagi lah tanda dia. Tapi ini untuk basic lah. Okay. Pertama sekali tanwin, Zaidun. Tanwin ni kat hujung lah. Okay. Yang kedua ada alif lam. Contoh dia apa? An-naimu. Kalau ada alif lam awal perkataan, mesti isim. Tak akan jadi fi'il, tak akan jadi huruf. Yang ketiga adalah huruf jar. Maknanya sebelum perkataan, kalau ada satu perkataan tu, sebelum dia ada huruf jar, nanti kita akan tengok balik lagu-lagu huruf jar. Okey, maknanya kalau ada huruf jar sebelum perkataan tersebut, perkataan selepas huruf jar tu adalah isim. Yang akhir sekali makna benda lah. Setiap perkataan yang bermaknakan benda, beg ke, meja ke, kipas ke, semua adalah isim. Kalau dekat sini dia bagi contoh ana lah.
Kemudian kita tengok bawah dia, nombor yang ke-6. Dia minta apa? Sebutkan pembahagian fi'il berikut contohnya. Fi'il ni ada 3 bahagian. Contoh dia sekali Okey. Pertama, fi'il madi. Fi'il madi makna dia telah berlaku, pekerjaan yang telah berlaku. Okey, kalau contoh dia qara'a, telah membaca. Kalau untuk mudhari', dia ada yaqra'u. Yaqra'u ni sedang ataupun akan membaca lah. Perkara itu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Yang akhir sekali ada fi'il amar. Okey, kalau ikut kat sini dia punya contoh iqra', bacalah. Fi'il amar ni adalah fi'il perintah. Jadi dalam nahwu pembahagian fi'il ni ada 3 je. Madi, mudhari' dan amar. Madi pekerjaan yang telah berlaku, mudhari' yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kalau untuk fi'il amar, kata kerja perintah, kita suruh orang. Okay, kalau qara'a telah membaca. Kalau yaqra'u sedang ataupun akan membaca. Kalau fi'il amar, iqra', bacalah. Kita suruh orang tu baca. Okey, kemudian kita tengok pada muka surat yang sebelah dia. Boleh buka pada muka surat yang ke-46, nombor yang ke-7. Okey, ini dekat sini dia minta untuk kita sebutkan 18 huruf jar dan berikan contohnya. Ini kita baca dulu. Nanti ada slot untuk lagu, kita cuba nyanyi lagu ni. Kita baca dulu. Dia ada min, ila, an, fi, ruba, ba. Ni huruf ba lah makna dia. Kaf, lam, huruf qasam. Huruf qasam ni huruf-huruf sumpah. Wa, bi, ta. 3 huruf ni lah. Khala, ada, hasya, muz, munzu, hatta. Okey, ni semua huruf-huruf jar. Okey, kalau contoh dia apa? Nama Faridun fil masjidi. Telah tidur siapa? Farid. Faridun tu jadi fi'il. Jadi fa'il. Nama fi'il madi. Setiap fi'il kena ada fa'il. Fa'il dia adalah Faridun. Fil masjidi adalah jar dan majrur. Okey. Kemudian kita tengok bawah dia. Huruf mudhara'ah ada berapa? Sebutkan berikut contohnya. Okey, huruf mudhara'ah ni ada 4. Ada hamzah, ada nun, ada ya dan juga ada ta. Kalau contoh hamzah, aktubu. Kalau nun, naktubu. Kalau contoh ya, yaktubu. Kalau contoh ta, taktubu. Okey. Kalau bagi sesiapa yang tertanya-tanya, huruf mudhara'ah ni huruf apa? Sikit-sikit huruf jar. Tadi dah belajar huruf jar, lepas tu dia terus sebutkan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ni apa? Huruf mudhara'ah ni, okey, setiap sesuatu macam saya cakap kena ada tanda dia lah. Kalau isim kita dah tahu tanda dia alif lam, tanwin, didahului huruf jar, makna benda. Tapi mudhara'ah ni huruf untuk tanda apa? Dia adalah huruf untuk tanda fi'il mudhari'. Tanda-tanda fi'il mudhari'. Jadi kalau kita nak tahu itu fi'il mudhari' ataupun kita nak cakap yang itu fi'il mudhari', kita kena ada bukti. Bukti dia apa? Kita kena bagi tahulah dia huruf mudhara'ah dia mana. Kalau kita nak bagi tahu dia fi'il mudhari', okey, mana huruf mudhara'ah dia? Huruf mudhara'ah dia senang je. Dia tak akan ada dekat awal, dia tak akan ada dekat tengah, takkan ada dekat akhir. Dia akan ada dekat awal. Awal fi'il tu, awal-awal perkataan tu dah ada huruf mudhara'ah. Jadi itu tanda dia. Contoh macam aktubu. Dia okey, saya cakap aktubu fi'il mudhari'. Okey, sebab apa fi'il mudhari'? Sebab diawali huruf mudhara'ah, hamzah salah satunya. Aktubu maknanya apa? Saya menulis. Okey. Hamzah, ada hamzah, nun, ya dan juga ta lah, 4 huruf mudhara'ah ni. Jadi kalau kita nak tengok okey, contoh ayat tu. Awal dia tak ada langsung huruf-huruf 4 ni. Kita tak boleh cakap yang tu adalah fi'il mudhari', sebab tak cukup tu tanda. Okey. Yang ke-9, kita tengok bawah dia pula. Dia minta kita menerangkan pasal i'rab. Okey. I'rab tu apa? Dia adalah perubahan akhir kata kerana ada amil yang mempengaruhinya. Okey. Maknanya dekat sini dia nak bagi tahu kita yang mana i'rab ni apa. Okey. I'rab ni contohlah, asalnya perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ni asalnya semua baris depan ataupun rafa'. Contohnya asalnya semua kitabun, jamilun. Tetapi ada juga kalau kita jumpa kat Quran mungkin ada al-kitabah ke, kejap-kejap baris bawah boleh baris atas.
boleh baris depan. Apa yang membuatkan dia berubah? Makna dia sama je. Okey, kalau kitabun, kitaban, kitabin, makna dia sama, kitab je. Tetapi macam mana boleh berubah? Berubah sebab ada amil. Amil ni makna dia pekerja. Ada yang kacau dia. Contohnya kan, macam huruf jar. Okey, kalau huruf jar, dia akan jadikan isim. Okey, kita dah confirm kalau huruf jar selepas dia mesti isim. Tapi huruf jar ni dia buat apa dekat isim? Dia ada apa-apa kan isim tu tau. Dia buat apa? Dia jadikan isim selepas huruf jar tu baris bawah, ataupun dia jadikan i'rab selepas huruf jar tersebut isim tu sebagai i'rab majrur. Itulah dia amil. Amil tu macam huruf jar tu lah. Huruf jar tu amil lah tu, pengacau. Asalnya elok-elok isim tu dah jadi kitabun, kita letak huruf jar dekat awal, dia kacau, fi kitabin. Dia jadi baris bawah pula. Itulah dia maknanya amil. Amil tu apa? Okey, i'rab. I'rab tu apa? Perubahan akhir kata. Akhir kata tu baris akhir dekat perkataan tu lah. Kitabun jadi kitaban, jadi kitabin. Kerana apa? Ada amil yang mempengaruhinya. Maknanya ada amil, ada sesuatu yang kacau dia. Okey. Kemudian kita tengok nombor yang ke-10. Okey, nombor yang ke-10 dia tanya kita amil tu apa? Okey, amil ni adalah sesuatu yang mengharuskan akhir kalimat dibaca tertentu. Okey. Amil ni dia nak menerangkan kita pasal apa? Pasal huruf-huruf lah, ataupun pengacau. Okey, amil tu lah pengacau. Okey, amil, okey, keterangan amil ni apa Amil ni dia sesuatu yang mengharuskan akhir kalimat dibaca tertentu. Maknanya amil ni yang menjadikan akhir kalimat tu dibaca tertentu. Tertentu tu macam mana? Tertentu tu macam, okey, kalau huruf jar masuk pada isim. Huruf jar dia jadikan isim selepas dia majrur. Kalau contoh ada huruf-huruf lain lah. Kalau isim tu dia jadi maf'ulun bih, dia jadikan akhir dia baris depan ataupun jadi nasab, mansub. Ini kemudian lah First kali amil tu just sesuatu yang kacau lah, yang kacau isim ataupun kalimat-kalimat selepas dia. Itu amil. Kemudian bawah ada i'rab. Nombor yang ke-11. Okey, dia ada soalan, i'rab ada berapa? Dia suruh sebutkan. Okey, i'rab ni ada 4 jenis. Dia ada rafa', ada nasab, ada jar dan juga jazm. Okey, kita baca terus kat bawah dia. Dia tanya apa je i'rab yang masuk pada isim. I'rab yang masuk pada isim ni ada 3. Ada rafa', nasab dan jar. Yang ke-13 pula, apa saja i'rab yang masuk pada fi'il? I'rab yang masuk pada fi'il pun ada 3, tapi rafa', nasab dan jazm. Okey, dekat sini dia nak bagi tahu perubahan. Contohlah macam saya cakap huruf jar. Huruf jar dia jadikan isim selepas dia majrur. Kalau maf'ulun bih, ini dah level berapa dah ni kan? Ni saya sikit je lah, tak apa. Kalau tak faham pun tak apa. InsyaAllah kita belajar. Kalau untuk maf'ulun bih jadikan isim selepas dia mansub. Mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ikut, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ikut pengajian Ustaz Agong dan Ustaz Angga, mungkin dah faham lah pasal i'rab sebab ini kita dah belajar dah. Ustaz Agong ataupun Ustaz Angga dah mengajar dah bab ni. Saya cuma mengulang sikit je lah. Okey. Okey, jadi dia terang kat sini, i'rab yang masuk pada isim ada 3. Ada rafa', ada nasab dan juga ada i'rab jar. Tapi kalau untuk i'rab yang masuk pada fi'il, ada rafa', nasab dan jazam. Jadi kita nak bagi tahu isim tak ada i'rab dia jazam, dan fi'il tak ada juga i'rab dia jar. Semua ada sebab masing-masing lah kenapa boleh jadi i'rab jar, kenapa boleh jadi jazam, kenapa boleh jadi rafa', kenapa boleh jadi nasab. Okey, kemudian insya-Allah sampai sini dulu. Sebentar. Baiklah, kita tengok sikit sorof. Pada muka surat yang ke-81 ni kita ambil sikit je. Lepas ni kita akan ambil inilah lagu. Baiklah. Pada muka surat 81 ni tasrif untuk label yang pertama.
baiklah, kita tengok nombor yang pertama sekali. Pertanyaan dia, tasrif tu apa? Tasrif ni pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Okey, contohnya macam tasrif ni. Okey, asal perkataan dia belajar. Okey, asal dia belajar kan. Kita nak ubah makna dia jadi pengajar, diajar, telah mengajar, sedang ataupun akan belajar, pelajaran, tempat belajar, waktu belajar. Semua asas dia belajar je, tapi kita nak ubah makna dia lain. Pengajar lah, telah belajar, sedang ataupun akan belajar. Itu semua kita belajar pada bab tasrif. Contohnya lah, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang ataupun akan membaca. Tapi kalau kita nak perintahkan suruh orang tu baca, iqra'. Iqra' dia jadi bacalah. Itulah dia untuk pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk yang lain. Itu makna dia. Yang kedua, apa faedah mempelajari tasrif? Faedah dia apa? Apa faedah kita nak belajar tasrif ni? Kita kena tahu. Kadang-kadang kita tak tahu apa kita belajar, function dia apa. Okey, ini adalah fungsi tasrif. Okey, fungsi dia apa? Mengetahui perubahan kata sekaligus perubahan maknanya, supaya kita dapat tahu perubahan kata dia. Contohlah, kita dapat tahu qara'a telah membaca, yaqra'u sedang ataupun akan membaca, supaya kita dapat tahu perubahan dia sekali dengan makna dia pun kita tahu apa dia berubah, makna dia apa yang berubah. Kita ambil dua dulu untuk tasrif. Okey, lepas tu kita akan tengok lagu lah pula. Okey, kita buka pada muka surat yang ke-152. Ini bab tasrif lughawi lah. Okey, ini bab tasrif. Kita tengok ini adalah tasrif lughawi. Ini untuk bina sahih. Ini untuk bina sahih. Bina sahih ni apa? Bina yang fa fi'il, ain fi'il, dalam fi'ilnya tidak ada huruf illat. Okey. Kita cuba nyanyi sama-sama. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat. Huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna, ana katabtu, nahnu katabna. Ini untuk bina sahih, bina yang fa fi'il, ain fi'il, dalam fi'ilnya tidak ada huruf illat, dan tidak ada huruf hamzah, dan ain dalam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Jadi ini adalah cara dia untuk yang 3 huruf lah. 3 huruf kita pakai lagu ni. Okey, kita cuba tukar dia dengan contoh-contoh yang lain. Okey, kita tengok contoh bawah dia ada jalasa. Kita cuba tukar. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat. Huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna, ana jalastu, nahnu jalasna. Tukar dengan dakhala. Huwa dakhala, huma dakhala, hum dakhalu, hiya dakhalat. Huma dakhalata, hunna dakhalna, anta dakhalta, antuma dakhaltuma, antum dakhaltum, anti dakhalti, antuma dakhaltuma, antunna dakhaltunna, ana dakhaltu, nahnu dakhalna, ana dakhaltu, nahnu dakhalna. Jadi untuk keterangan huruf-huruf sahih apa, huruf illat tu apa? Kalau huruf, okey, saya bagi tahu yang ringkas punya lah, secara ringkas. Huruf sahih tu asalnya maknanya huruf-huruf yang sihat. Huruf illat tu maknanya huruf-huruf yang sakit lah. Makna dia apa? Okey, huruf illat dia ada 3. Dia ada alif, waw dan juga ya.
Tapi kalau yang selain huruf alif, waw dan ya tu adalah huruf-huruf sahih, huruf-huruf yang sihat. Jadi kalau kita jumpa dekat fi'il yang 3 huruf, kita jumpa. Okey, first kita tengok dekat fa fi'il dia. Okey, macam kataba kan. Kalau kaf tu fa fi'il, ta tu ain fi'il dan ba tu adalah lam fi'il. Kita tengok kalau fa fi'il dia bukan huruf illat, huruf sahih. Kaf bukan huruf illat, bukan alif waw ya. Ta pun bukan huruf kedua ain fi'il dia, dan lam fi'il pun bukan juga. Jadi kalau macam tu, kita jadikan dia sebagai bina sahih. Kita namakan dia sebagai bina sahih lah. Jadi yang bawah dia, okey, kita tengok bawah dia pula ada radda. Radda ni dia adalah bina mudha'af bina mudha'af ni bina apa? Bina yang ain dalam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Okey, boleh tunjuk pada muka surat 152. Okey, dia bagi tahu radda. Radda ni kalau kita tengok secara asasnya 2 huruf je. Tapi dal tu sebenarnya ada 2. Asalnya ra, dal, dal. Cuma dal yang pertama baris mati, dal yang kedua baris atas. Jadi dia sekalikan. Kiranya dal tu ada 2 huruf. Okey. Kita tengok Kita cuba sama-sama juga. Huwa raddahu ma raddahum raddu hiya raddat huma raddatahunna radadna anta radatta antuma radattuma antum radatum anti radati antuma radatuma antunna radattunna ana radatu nahnu radadna ana radatu nahnu radadna. Kita ambil contoh satu. Huwa hassahu ma hassahum hassu hiya hassat huma hassatahunna hasasna anta hasasta antuma hasastuma antum hasastum anti hasasti antuma hasastuma antunna hasastunna ana hasastu nahnu hasasna ana hasastu nahnu hasasna. Okay, insyaAllah untuk tasrif sampai situ dulu. Dan untuk yang slot terakhir kita ambil bab huruf. Ni huruf ni standard ada dalam nahwu lah. Okay, kita tengok huruf jar dulu. Pada muka surat yang ke-179, nombor yang ke-6 atas sekali tu, dia ada sebutkan huruf jar. Cuba sama-sama min ila an ala fi rubbabika li wa bita khala ada hashamud mundu hatta min ila an ala fi rubbabika li wa bita khala ada hashamud mundu hatta. InsyaAllah sampai situ dulu pengajian kita pada petang ni. Kita cuba belajar sedikit demi sedikit lah, sebab pelajaran Lentera Santri ni hanya untuk mengingatkan kita, refresh balik dan memudahkan kita untuk menghafal lagu-lagu dia, supaya boleh hafal kaedah nahwu, mudah untuk kita ingat. InsyaAllah itu saja daripada saya untuk petang ni. Minta maaf atas segala kesilapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.